Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ini aku nak share kat korang tentang apakah perbezaan dia antara BIOS spek G dan juga BIOS spek E. Sebab soalan ni sebenarnya pernah ditanyakan dalam aku punya YouTube channel. Jadi aku rasa ianya adalah benda yang berinformasi untuk aku share kat korang tentang apakah beza BIOS spek G dan BIOS spek E. G tu yang paling atas, sebab ada JRS. JRS tu dia dah anggap kategori lain lah. Di antara spek G dan juga spek E, iaitu pertengahan. Jadi kalau korang nak tahu, sebenarnya korang perlu tekan button like dan juga subscribe. Nanti aku akan tunjukkan perbezaannya sebentar lagi. Guys, masa aku memula beli kereta ni, sebenarnya aku pun tak study pun sebenarnya apa beza di antara spek G dan juga spek E. Kerana pada pemikiran aku pada masa tu, aku hanya nak beli sebuah kereta yang higher spek lah, supaya dapat segala-galanya dan aku tak akan rasa kekurangan lah. Itu je sebenarnya matlamat, dan aku hampir tak study lah. Jadi semalam sebenarnya baru aku start tengok balik apa bezaan dia. Jadi ini aku senaraikan lah sekejap lagi. Dan satu lagi sebenarnya, kalau korang nampak di jalan raya, sebenarnya spek E ke G ke ataupun J sekalipun tak banyak beza pun, kecuali J tu sport rim dia lain lah. Selebih-lebihnya semuanya hampir sama. Jadi sebenarnya apa perbezaan dia? Sebenarnya tak banyak pun, aku boleh senaraikan mungkin dalam 6 ke 7 perbezaan sahaja. Jom kita tengok perbezaan dia. Guys, di bahagian luar sebenarnya hanya terdapat 3 sahaja perbezaan di antara BIOS spek G dan juga BIOS spek E. Yang pertama yang berbeza sebenarnya adalah ini, brake disc belakang. Kalau spek E dia hanya dapat brake disc depan sahaja, hanya spek G sahaja dapat brake disc depan dan belakang. Ini hari tu aku tengok dalam grup ada yang tanya berbaloi tak nak upgrade benda ni daripada drum kepada brake disc. Aku nampak kalau buat macam gitu kan lebih baik ambil spek G siap-siap, apa nak pening kepala. Yang kedua, perbezaan yang minima sebenarnya dekat door handle ni. Door handle ni adalah chrome untuk variant G, manakala untuk variant E dia adalah warna body. Sebenarnya banyak kereta, jenama-jenama kereta lain suka membeza-bezakan chrome ni. Banyak chrome, sikit chrome. Tapi nampaknya dekat Toyota Vios ni hanya bahagian ini saja yang dibezakan di antara high spec dan juga spek yang pertengahan. Yang ketiga, apakah perbezaan ketiga spek G dan juga spek E adalah ini. Sensor parkir hadapan. Toyota Vios dapat sensor parkir hadapan, ada 2 sensor sebelah kanan dan kiri, sedangkan spek E tidak dapat sensor ini. Kalau kau dah kira kan, brake disc, door handle dengan ini dah berapa ringgit agaknya kau rasa? Pada aku mungkin dalam 1000, sebab brake disc belakang tu agak mahal juga kan nak pasang kan. Jadi nanti kita tengok berapa sebenarnya harga dia. Dari lampu ke semua, luaran memang tiada langsung perbezaan. Jom kita lihat di bahagian dalam. Di bahagian dalam ni ada beberapa perbezaan. Jom kita lihat. Di yang pertama, yang paling besar sebenarnya kalau korang nampak adalah penggunaan leather untuk kerusi. Sedangkan variant E hanya dapat fabric. Jadi leather ni adalah leather yang agak berkualiti dan jahitannya agak kemas dan pembuatannya juga agak cantik dan kemas. Cuba kau tengok leathernya. Ini leather ni kalau kau nilaikan berapa agaknya kalau nak buat leather? Mungkin harganya dalam 2000 ke mungkin. Alright. Jadi kita pergi ke bahagian seterusnya. Leather ni diterapkan dalam banyak tempat sebenarnya. Selain di kerusi, ianya juga ditempatkan di bahagian steering. Steering ni dapat leather leather dengan jahitan sebenar. Kemudian selain leather di sini, korang juga dapat leather di gear knob ni. Gear knob ni dapat juga balutan leather. Seterusnya, di
center armrest ni korang juga dapat balutan leather ataupun kulit. Jadi kat sini dia nampak permainan kulit itu menambahkan lebih premium feel untuk variant G. Sebenarnya dia punya spek semua sama, cuma macam mana dia nak nampak kekemasan tu lebih premium ataupun tidak. Okey, dianggap sebagai lebih premium menggunakan leather. Okey, ada kata kat Jepun diorang lebih suka fabric daripada leather. Jadi kat Malaysia berbezalah, kita lebih suka leather daripada fabric. Okey, perbezaan yang seterusnya adalah di tengah ni, iaitu lampu pandang belakang ni. Okey, untuk variant G anda korang akan dapat elektrik, cermin pandang belakang. Sedangkan kalau korang beli spek E, korang akan dapat day and night, yang manual tu lah. Ini bila ada kereta menyuluh kat belakang, dia akan automatic jadi berkabur sedikit, jadi cahaya tu tak silau. Jadi setakat ni dah berapa banyak dah perubahan dia. Penggunaan leather. Kemudiannya adalah ini yang seterusnya, selain penggunaan leather dan juga cermin pandang belakang, satu lagi adalah yang agak besar juga sebenarnya, adalah ini, pedal shifter ni. Pedal shifter ni hanya ada pada variant G sahaja. Dan kalau korang nak pasang sendiri, boleh ke kau rasa? Kalau boleh, berapa nilai dia? Jadi pedal shifter ni adalah perkara yang membezakan di antara spek G dan juga spek E. Jadi kalau korang nak ada pedal shifter pada kereta korang, ambil lah spek G. Jadi aku rasa ini pun tambahan dia mungkin akan ribu juga ni rasanya untuk tambah pedal shifter. Cuma kalau korang nak tahu, dia tak ada cruise control. Jadi kalau korang nak tambah cruise control, tengok dalam Facebook tu, boleh tambah dekat tepi ni. Cruise control boleh tambah kat sini. Tapi tak beranilah nak tambah-tambah. Jadi sebenarnya hampir tiada lain perbezaan di antara spek E dan spek G. Untuk makluman korang, spek G dijual pada harga RM87,500. Manakala spek E dijual pada RM82,500. Jadi kat situ ada perbezaan sebanyak RM5,000. Jadi RM5,000 ni sebenarnya bersamaan dengan RM60 sebulan perbezaan untuk bayaran ansuran. Jadi kalau korang rasa RM5,000 tu berbaloi untuk korang dapat pedal shifter, korang dapat leather seat, korang dapat leather ni, dan juga dapat cermin pandang belakang, dapat brake belakang, brake disc, dan juga door chrome sikit dengan sensor depan. Jadi aku rasa RM5,000 tu mungkin bukan satu angka yang besar. Tapi kalau kau rasa macam sebenarnya korang tak perlu pun pedal shifter ni, tak jarang guna, leather seat pun kau tak suka sebab mungkin panas, kemudian brake disc pun sama je juga, bukan kau nak bawa laju-laju hari-hari kan. Sebenarnya boleh je kalau korang ambil spek E. Sebabnya Toyota bagusnya dia tak cuba membezakan terlalu banyak di antara spek E dan juga spek G. Jadi kalau dalam atas jalan raya tu, kita akan perasan kereta tu standard je, semua sama. Tak ada nampak macam, oh ini spek low. Kita tahu dari jauh, kita dah nampak dah ini spek low. Tak ada. Toyota Vios ni, dia punya spesifikasi semuanya sama, cuma kekemasan untuk nampak dia lebih premium je yang membezakannya. Jadi sebenarnya spek E pun masih lagi berbaloi. Jadi itu je yang aku nak kongsi hari ini. Jika korang rasa bermanfaat, bolehlah share ke. Yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan button like. Kalau tak suka, boleh tekan button unlike. Dan jika korang ada apa-apa soalan atau apa-apa cadangan atau pandangan, boleh gunakan ruangan komen. Nanti aku akan balas macam biasalah. Jadi jumpa lagi dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, bye.